صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, masa dah menunjukkan 9.45 dan ramai di antara kita insya-Allah nak bangun pagi, nak qiyamul lail pada malam ini. Jadi insya-Allah saya tidak akan membuang waktu dan tidak akan memakan waktu yang terlalu banyak. Yang pentingnya tuan-tuan, apa yang kita berada di sini, harap-harap kita dapatkan faedah daripadanya dan dapat beramal dengan yang sedikit insya-Allah. Malam ini merupakan malam yang ke-23 tuan-tuan. Malam yang ke-23 pada bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah SAW, taharru lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian katanya pula, kalau yang 10 itu agak susah untuk dicari, maka fokuskanlah, tumpukan perhatian anda kepada malam-malam yang ganjil, yang gharib, yang ganjil. Maka pada malam ini, malam ke-23 di antara malam-malam yang ganjil, yang mana Rasulullah SAW suruh kita, ajak kita, galakkan kita agar bangun pada waktu malam dan kejarkan untuk dapat malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, malam ini kalaulah ia betul-betul malam Lailatul Qadar, apa yang kita buat sekarang ini, sedang kita duduk di dalam masjid, sedang kita beriktikaf dalam masjid ini, semuanya merupakan pahala yang berterusan, lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah. Kalaupun ia bukan malam ini, malam Lailatul Qadar, carilah pada malam-malam yang lain-lainnya. Tapi apapun, malam ini kita dapatkan faedah daripadanya. Saya ditugaskan, diamanahkan tuan-tuan untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang sunnah berhari raya, beridul fitri. Tadi suruh cari malam Lailatul Qadar, sekarang pula nak ajar pasal hari raya. Macam conflicting, macam bercanggah. Tapi apa pun tuan-tuan, saya rasa ia adalah amat penting. Hari raya adalah suatu ibadah. Hari raya tuan-tuan, Idul Fitri adalah satu ibadah. Dan apabila kita katakan sebagai suatu ibadah, seperti mana bulan Ramadan, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita nak bersedia untuk kedatangan bulan Ramadan. Kita belajar balik, kita tanya soalan-soalan balik, kita rujuk balik pakar-pakar dan seterusnya, supaya kita lebih yakin dalam ibadah kita. Begitu juga pada hari raya Aidil Fitri yang tak lama lagi akan menjelang. Ia merupakan suatu ibadah, tiap-tiap tahun kita dah buat, tapi perlu kita cari balik ilmu itu, kerana ia berlaku setahun sekali Aidil Fitri. Maka perlu cari balik adab-adabnya, cari balik apa sunnah-sunnahnya, cari balik apa etika-etika yang perlu dilakukan dalam hari raya Aidil Fitri. Jadi apa yang saya nak sampaikan ini adalah cara Rasulullah SAW merayakan hari raya. Minggu depan, hari Sabtu kan, malam yang macam ini pada minggu depan, kita dah mula bertakbir, betul kan? Mufti belum announce tapi dah tahulah kan. Minggu depan insya-Allah dah masuk hari raya, dah bertakbir dah kita. Dah tak ada lagi dah malam Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tak tahu bila lagi kita akan jumpa. Saya akan terangkan beberapa sunnah daripada Rasulullah SAW. Yang pertama sekali saya nak ingatkan pada kita semua daripada surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman dalam ayat yang menyebutkan tentang kewajipan berpuasa bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah. Apabila Allah Taala suruh kita berpuasa ayat 185 surah Baqarah, beberapa ayat selepas itu Allah Ta'ala sambung dan tutup, khatamkan ayat tersebut dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi sebagai khatam kepada bab malam Ramadan tadi, supaya kamu cukupkan bilangan puasa, kata Allah.
kamu lengkapkan bilangan Ramadan, berpuasa malam pada bulan Ramadan, lengkapkan ia. Dan supaya kamu membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah. Ini suruhan Allah bila kita dah selesai berpuasa bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah pada Allah kerana dialah yang telah memberikan kamu hidayah. Wala'allakum tashkurun. Dan ditutup, dihabiskan ayat tersebut dan katanya agar kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Kalau mula bulan Ramadan, Allah kata diwajibkan ke atas kamu puasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang bertakwa. Bila dah habis puasa semua, dah kamu jadi orang bertakwa di akhir Ramadan, la'allakum tashkurun, semoga kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ini harapan Allah, ini expectation daripada Allah. Dalam bulan Ramadan bila kita berpuasa, ibadahnya terus la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang-orang yang bertakwa, takutkan Allah, buat segala yang Allah perintah dan tinggalkan segala larangan Allah. Jadi orang-orang bertakwa. Dan kerana dah jadi dalam bulan Ramadan itu dah dilatih untuk jadi orang bertakwa, di akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala kata, takbirlah pada Allah kerana Dia berikan kamu hidayah. Dan kerana Dia berikan kamu hidayah, kamu patut rasa bersyukur. Tuan-tuan, hidayah daripada Allah semua orang dapat ke? Tak semua, bukan? Kalau kita minta, insya-Allah kita dapat. Kalau Allah sayang kita, begitulah yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, di antara mereka-mereka yang telah diberikan Ramadan dan menjalani Ramadan dengan sebaik-baik mungkin, itu adalah hidayat daripada Allah yang telah diberikan pada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada orang-orang yang Allah telah berikan hidayah daripadanya. Dan sebab itulah di akhir bulan Ramadan, la'allakum tashkurun, agar kamu tu bersyukur. Cara menunjukkan kesyukuran kita pada Allah ialah dengan kita bertakbir pada Allah. Maka bertakbir itu daripada permulaan ataupun daripada masuknya malam satu hari bulan Syawal. Nampak saja bulan, anak bulan, yang mana kita tak boleh nampak di Singapura, dan kita dah tahu pasti bahawa ia ada, maka disitulah dimulakan untuk kita bertakbir. Iaitu masuk saja waktu maghrib, dah mula kita bertakbir, sampailah malam, sampailah besok paginya, kita tunaikan salat Aidul Fitri, masih lagi bertakbir, dan kita khatamkan, tutup takbir kita itu apabila imam naik di atas mimbar ketika berkhutbah selepas solat hari raya Aidul Fitri. Jadi singkat waktunya yang harus kita bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca dalam kitab Said Sabiq Fiqhus Sunnah, katanya, dan adalah menjadi sunnah untuk kita bertakbir dengan suara yang lantang, katanya. Sunnah Rasulullah dan sahabat-sahabat untuk kita bertakbir dengan suara yang lantang. Hatta bila berada di jalanan, apabila keluar daripada rumah nak pergi salat hari raya, katanya sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri akan bertakbir dengan suara yang lantang. Kita kalau naik bas, takkan kita nak lantang-lantangkan suara, kan tuan-tuan? Apik bas pun pelik juga, kenapa dalam bas ni terus alih-alih aja kan, takbir ramai-ramai. Tapi salah ke tuan-tuan? Dan dia pun join sekali kan? Wallahu ta'ala alam, kalau dia Muslim kan? Apa yang nak masukkan dekat sini ialah bahawa adalah menjadi sunnah untuk kita laungkan takbir itu, kerana tuan-tuan, ia adalah syiar Islam, simbol Islam. Dalam Islam kita tak ada tanda, tak ada simbol yang lain. Kalau orang Kristian, mereka ada salib mereka. Kalau orang Yahudi, mereka ada bintang mereka. Orang Islam tak ada tandanya, tak ada simbol. Bulan dan bintang itu bukan simbol Islam. Tapi kata Allah,
Simbol Islam, syiar Islam itu adalah segala ibadah yang kita lakukan ditunjukkan kepada orang ramai. Itu syiar Islam, itu simbol Islam. Kalau syiar Islam bertakbir dengan suara yang lantang, kita tak nak buat. Syiar Islam tinggal di sini dan di sini aja. Syiar Islam tinggal di songkok, di kopiah dan di jubah. Tapi padahal itu bukan syiar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama kita ingatkan keluarga kita supaya kita bertakbir dengan suara yang lantang. Hatta bila di masjid pun kadang-kadang bila dah masuk satu hari bulan Syawal, masih orang-orang yang di masjid takbirnya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal member duduk sebelah pun tak dengar pun apa yang dia takbirkan. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam masjid semua orang-orang kita, orang-orang Islam pun takkanlah malu kan? Takbirlah dengan suara yang lantang. Lagi-lagi orang-orang lelaki yang memang suaranya bukan aurat. Kalau memang suara anda aurat, maka takbirlah dengan yang pelan-pelan tadi. Allahu taala alam. Keduanya adalah solat sunat tuan-tuan. Solat sunat Aidil Fitri yang mana Rasulullah SAW lakukan dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW akan dikatakan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah akan keluar daripada rumahnya dan terus mendirikan salat. Dia akan keluar di musalla katanya. Dalam hadis-hadis yang banyak katanya Rasulullah akan pergi ke musalla, tempat yang dilaksanakan salat, bukan di masjid. Jadi untuk salat Aidil Fitri dan Aidil Adha, Rasulullah tak pernah salat di dalam Masjidin Nabawi. Dia buat di tanah yang lapang. Hikmah daripada buat salat Aidil Adha dan Aidil Fitri di tanah yang lapang adalah supaya seramai-ramainya manusia boleh masuk di dalam tempat solat tadi. Dibandingkan dengan Masjidin Nabawi, Masjid Nabawi dengan Masjid Mawaddah, saya rasa Masjid Mawaddah lebih besar dan lebih gah daripada Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah Masjid Nabawi kecil saja. Saya rasa rumah saya pun lagi besar daripada Masjid Nabawi, dan tak segah Masjid Al-Mawaddah pada hari ini. Nah, bayangkan kalau semua orang Islam yang daripada mana-mana gunung ganang, daripada mana-mana padang pasir yang nak sama-sama solat dengan Rasulullah di dalam masjid, maka bangunan itu akan terhad. Tak semua orang akan dapat masuk. Jadi untuk accommodate ataupun untuk memastikan lebih ramai orang dapat masuk dalam dapat menunaikan salat Aidil Fitri itu, salat hari raya, maka dilakukan di padang yang luas. Di antara hikmahnya ia juga agar orang-orang wanita yang tidak boleh masuk dalam masjid supaya mereka juga dapat turut sama melaksanakan ataupun untuk menghadiri salat hari raya itu, walaupun mereka tak salat, tapi mereka juga dapat sama-sama menghadiri solat itu dan dapat dengar khutbah. Daripada solat itu tadi tuan-tuan, Rasulullah SAW akan lakukan, dan lepas itu dia akan berkhutbah. Jadi kalau tuan-tuan yang mungkin terlupa mana satu lebih awal, khutbahnya dulu ataupun solatnya dulu, ni sebagai peringatan pada diri kita. Solatnya dahulu, baru khutbah. Kalau solat Jumaat, ini berkhutbah. Jadi dalam mereka datang di padang yang besar itu, mereka dapat juga turut menghadiri solat itu dan dapat dengar daripada khutbahnya. Nah tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis yang saya agak keberatan sebenarnya nak kongsi. Tapi ia adalah satu hadis yang saya rasa kena share lah, walaupun sebenarnya